Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Ikhwatal iman wa akhawat, saudara dan sadari dalam keimanan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan ataupun dapat kita bersama-sama untuk kita membincangkan ruqyah syar'iyah, dan dengan ini insya-Allah mudah-mudahan kita dapat lebih jelas daripada sudut makna ruqyah itu sendiri dan bagaimanakah perlu kita meyakini bahawa sesungguhnya ruqyah syar'iyah adalah jalan keluar yang satu-satunya Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi umat ini agar apa? Agar kita dapat meraih kebaikan daripadanya dan mengalihkan diri kita daripada perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengambil jalan-jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita akan khusus kepada buku yang telah dikarangkan oleh atau telah dikumpulkan oleh Ustaz Zul Asri Rusli. Saya sebagai menggantikan beliau dalam menerangkan akan permasalahan ini. Cuma apabila saya lihat masa yang hendak dibincangkan begitu panjang dan nota yang diberikan begitu sedikit, tidak begitu besar, maka dengan itu saya telah memanfaatkan apa yang telah saya kumpulkan dalam kitab yang bersama anda. Nanti insyaAllah kita akan berikan linknya, dan ini boleh dibawa, boleh diamati insyaAllah selepas sesi ini, dan juga untuk bacaan, bahan bacaan ada lebih kurang 115 atau 10 muka surat. Oleh itu kita pun tidak akan dapat habis membincangkannya, tetapi tujuannya adalah untuk manfaat, kerana kita akan membincangkan banyak perkara di dalamnya, dan di antaranya kita akan membincangkan ini melalui ini ditulis 300 tetapi tidak, hanyalah 100 lebih muka surat saja. Dan oleh kerana fail ini tidak dapat kita baca dengan baik, maka saya perlu pergi kepada perbincangan itu nanti kelak di dalam komputer saya yang agak lembab lah. Ini adalah perbincangan yang kita bincangkan. Jadi saya telah, oleh kerana untuk memudahkan, jadi boleh diguna pakai dalam mungkin dalam handphone awak, supaya mungkin dapat diamati dan dibaca dan sebagai bahan bacaan insya-Allah. Dan saya telah buatkan linknya sekali, hyperlink sekali. Ala kulli hal, untuk itu kita akan bincangkan kelak selepas kita selesai sedikit daripada perbincangan yang bersama kita insya-Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita pertama sekali apabila kita bertanya tentang atau kita membincangkan tentang ruqyah syar'iyah, pertama sekali kita tanya apakah kefahaman dasar kita berkaitan dengan ini. Jadi kita cuba buat sesi ini mungkin ada soal jawab lah sedikit. Saya nak tanya, apakah yang awak faham tentang ruqyah syar'iyah? Kerana ramai ataupun banyak kita dengar orang lakukan ruqyah syar'iyah, dan kita dapati bahawa ada sebahagian yang dilakukan juga mungkin tidak bertepatan dengan ruqyah syar'iyah yang kita maksudkan ini. Jadi dengan itu apabila kita membincangkan, perlu dahulu kita dapat tasawur atau kita katakan gambaran yang khusus dahulu.
Untuk itu saya perlu bertanya, siapa di sini boleh membincangkan atau menerangkan kepada saya apakah dia ruqyah syar'iyah dari sudut kefahaman dasar yang sebelum membacakan akan nota ini, atau semua dah baca notanya? Saya rasa belum semua sempat dah baca habis. Jadi dengan itu boleh saya tanya siapa yang tahu sekarang atau ingin mengatakan kepada saya apa dia tahu? Tak semestinya betul. Tafadhal. Tafadhal. Ruqyah ini adakah dinamakan jampi juga atau tidak? Okey. Jadi jampi itu kalimah umum. Kalimah umum. Jadi kita kalau kata jampi je salah, perlu kita tahu apa maksud jampi pula. Kita kena definisi jampi itu apa. Atau kalimah lain, mentera-mentera dibaca. Jadi mentera-mentera pun kita katakan adalah kalimah umum. Kalau kita katakan tak boleh langsung, kalau dimenterakan adalah Al-Quranul Karim. Jadi permasalahannya mentera itu apa yang dimaksudkan. Kita kata perbincangan kita jangan gaduhkan tentang lafaz. Kerana kalau kita gaduhkan tentang lafaz tetapi maknanya sama, kita buang masa. Jadi dengan itu kita ada dasar kaedah ulama mengatakan la musyahhata fil istilah. Tidak ada perbalahan dalam pengistilahan. Awak nak namakan dia mentera ke, nak namakan dia ruqyah ke, nak namakan dia sebagai jampi-jampi ke, tak ada masalah. Kerana apa? Kalau matlamatnya ataupun perkara yang awak katakan ini sama. Tapi bila dia berlainan, di sinilah kita nak bincangkan. Adakah boleh awak lakukan perkara yang berlainan itu? Di sini kita punya perbincangan, insya-Allah. Baik, jadi ala kulli hal, siapa lagi boleh berikan? Kita pernah dengar cara-cara yang mereka lakukan untuk mungkin merawat dan sebagainya. Ada cara-cara yang kita lihat tidak seperti yang mana disebutkan oleh akhi kita. Seperti apa? Fadal. Mandi bunga misalnya. Mandi bunga. Okey, mandi bunga ni apa dasarnya? Apa dasarnya? Kenapa mereka mandi bunga? Ada siapa tahu? Kalau untuk wangi-wangian tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita katakan balik kepada maqasid juga. Jadi kita katakan maqasid. Kerana apa? Maqasid niat-niat dilakukan. Ada orang mandi bunga, maksud di sini adalah dia masukkan bunga-bunga dalam air yang direndamkan diri dalamnya, atau dia taruh shampoo ke, dia taruh apa sekali, kita kata tak ada masalah. Jadi haqaiqnya kita lihat apa sebab. Kerana al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu dengan maksudnya. Kalau maksudnya adalah perkara yang dibenarkan, tak ada masalah mandi bunga. Tapi kita tahu bahawa mandi bunga yang dimaksudkan ini berlainan sedikit. Apa? Dia kata buang suih. Buang suih kita kata. Kalau buang suih, ini fahaman mana? Bahawa dalam bahasa, dalam kepercayaan seseorang, bahawa ada orang telah ditimpa kepadanya bahasa yang agak kita jarang gunakan dan tak suka gunakan, tetapi saya tak dapatkan bahasa yang lain, digunakan oleh orang-orang Indonesia, kesialan. Jadi kita katakan kalimah ni, adakah kita katakan bahawa seseorang itu boleh ada disipar kepadanya atau ditimpa kepadanya kesialan? Di sini dasar yang perlu kita bincangkan. Kalau hendak buang saja kerana sebab itu, kita kata tunggu dulu, perbuatan awak ini perlu ada suruhan. Kalau tidak, maka perbuatan ini di atas keyakinan itu perlu kita nilai dahulu daripada sudut syarak. Jadi kita katakan perbincangan kita lebih kepada demikian.
Daun bidara, okey, daun bidara. Daun bidara maknanya sidr lah. Daun sidr. Daun sidr kita lihat, boleh tak kita mandi dengan gunakannya? Sebagian ulama memberikan kita katakan cara pemandian dengan menggunakan daun bidara. Kerana sebahagian ulama mengatakan kebaikan daun bidara ini dia dapat menghilangkan kesihiran. Setelah dibacakan ke atasnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana daun bidara ataupun pokok bidara ini sendiri, daun sidr, pokok sidr ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wasidrin makhdud, dan menunjukkan apabila ada sebutannya di mana pujian terhadapnya, maka di situ ada kebaikannya, ada keberkatannya dan sebagainya. Dari situ itulah sebahagian mengambil faedah, maka digunakan untuk penghilangan sihir. Kita masih belum boleh masuk dalamnya kerana kita masih lagi dalam permulaan. Hanya untuk kita katakan apa, bahasa sekarang, break the ice. Ada kelihatan macam mana pun kita katakan, perbincangan kita balik kepada mukaddimah kita dalam kitab ini. Sebagaimana kita tahu dalam mukaddimah kita selalu memulakan dengan alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana beliau memulakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia hanyalah dengan maksud supaya beribadah hanya kepada Allah, kepadanya. Sebagaimana yang Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki mereka supaya memberiku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Ini yang sangat kukuh lagi kekuatannya. Allah telah menciptakan manusia ini daripada tanah. Kita semua tahu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan Allah SWT berfirman, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan menciptakan jin daripada lidah api. Nyala api, kita ada lidah api yang terkeluar, api yang apa menyala tu. Kita lihat yang menjulap-julap, lidahnya itu dinama, yang terkeluar tu dinamakan lidah api. Berkata Ad-Dhahhak daripada Ibn Abbas, dan begitu juga perkataan Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Ibn Zaid, bahawa mimarijin min nar maksudnya nyala api yang paling bagus. Rasulullah SAW telah bersabda, khuliqatil malaikati min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Sebagaimana kita lihat dalam maksud ini adalah, artinya telah Allah ciptakan malaikat dari nur, cahaya, dan telah Allah ciptakan jin dari nyala api, dan Allah telah ciptakan Adam daripada apa yang telah diceritakan kepadamu, yang telah dikhabarkan kepadamu. Itulah dalam firman Allah tadi, wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan dalam ayat yang lain menerangkan berkenaan dengan ciptaan Allah terhadap manusia. Jadi dengan itu menunjukkan kita semua jelas tahu bahawa ciptaan manusia daripada tanah. Pertama, kerana kita katakan ini dasar keimanan kita. Kemudian kita beriman bahawa Allah SWT mempunyai makhluk-makhluk yang lain. Itulah keimanan kita kepada ghaibiyat yang telah Allah SWT khabarkan kepada kita. Di antara ghaibiyat yang Allah telah khabarkan kepada kita adalah berimannya kita kepada malaikatnya. Dan beriman kepada malaikat Allah SWT termasuk dalamnya beriman kepada malaikat adalah makhluk yang terbaik dan makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluknya yang lain. Bahkan Allah telah menciptakan makhluk yang sebaliknya pula. Itulah dia golongan syaitan. Dan dengan itu keimanan kita kepadanya juga adalah penting. Jadi tidak boleh seseorang itu tidak meyakini akan kewujudan jin dan syaitan.
kerana ianya adalah di antara ataupun kita katakan berdampingan dengan keimanan kita kepada malaikat. Perlunya kita beriman bahawa ada golongan yang tidak kita lihat. Mereka ini adalah golongan jin dan syaitan. Dan itu keyakinan kita, keimanan kita terhadapnya. Dan tidak mesti kita beriman terhadap apa yang Allah khabarkan kepada kita. Kerana kita orang yang beriman kepada apa yang Allah khabarkan kepada kita daripada yang ghaib. Dan dengan ini kita perlu selalu meletakkan dalam diri kita ini akan keyakinan yang mendalam setiap khabar yang sahih daripada Allah dan Rasulnya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Dan berkata Abu Hudzaifah Ishaq bin Bashir bin Bishr al-Qurashi fi al-Mubtada, haddathana Uthman bin haddathana Amash an Bakr bin Akhfas an Abdurrahman bin Sabit al-Qurashi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu qala khalaqa Allah ta'ala bani al-jan qabla Adam bi alfai sanah. Yang bermaksud, berkata Abu Hudzaifah daripada bin Bishr al-Qurashi dalam Ibtida telah menceritakan kepada kami, Uthman telah menceritakan kepada kami Al-Amash daripada Bakir bin Al-Akhnas daripada Abdurrahman bin Sabit al-Qurashi daripada Abdullah bin Amr al-As, semoga Allah meridainya. Ia berkata Allah telah ciptakan Bani Jin 2000 tahun sebelum Adam. Ini keyakinan yang kita perlu ada, bahawa 2000 tahun sebelum kejadian manusia, Allah telah menciptakan makhluknya yang terlebih awal. Sebelum kita lihat manusia itu adalah golongan jin. Dan golongan jin telah memakmurkan dunia ini, telah memakmurkan bumi ini dahulu sebelum golongan manusia yang Allah jadikan selepas mereka. Yang pertama kali Allah ciptakan dari bangsa jin sebagai moyang jin bernama Sumia. Qala Ishaq bin qala Abu Rawq an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala khalaqallahu Sumiya abul jin wa huwa alladhi khuliqa min marijin min nar. Berkata Abu Ishaq telah berkata Ar-Rawq daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, berkata Allah telah ciptakan Sumiya daripada nyala api dan dia sebagai moyang jin. Adapun yang selama ini saya fahami ada berapa typo error di sini, maka kita betulkan sendiri. Kerana biasa kerja manusia tidak akan sempurna, tidak akan ada kesempurnaan. Ini biasa. Saya betulkan berkali-kali, saya punya nota pun tak habis-habis dibetulkan. Ini baru yang ini kita lihat yang saya buat 100 lebih muka surat, belum lagi 1000 muka surat. Kalau 1000 muka surat, subhanallah, saya tak tahu apa nak. Kita tak nak, dalam masa makin dekat makin tak dapat kita tumpukan melainkannya. Jadi ala kulli hal, poinnya adalah biasa manusia dalam melihat kembali apa yang dia buat, dia karang dan sebagainya, dikumpulkan, dia akan dapat mesti ada kesilapan. Dan sebaiknya melihatnya adalah orang lain. Kerana kalau dia buat sendiri, susah untuk dia lihat kesilapan dia, kerana dia rasa semua dah betul. Jadi sebab itu dalam perbincangan ini kita dah saling bantu-membantu. Bukan kita nak cari kesilapan orang, tetapi lebih kepada kita saling membantu. Kerana kepayahan melihat ataupun membetulkan sendiri kesilapan sendiri itu adalah satu perkara yang lumrah. Kita kalau tak dapat teguran daripada kawan kita terhadap mungkin kesilapan kita, terhadap mungkin tingkah laku kita, kita tak tahu tingkah laku kita ni adalah perkara yang tak baik. Tetapi setelah dikhabarkan baru kita tahu. Jadi kita katakan manusia memang perlu kepada kita lihat, tegur menegur dan saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi dengan itu kita saling bantu-membantu, bukan untuk kita merasa mencacat celakan apa-apalah. Kerana pasti kita lihat tidak akan sempurna kerana kita manusia. Baik. Dan lebih-lebih lagi apabila saya maksudkan sini adalah kita bukan tumpuannya dalam perkara yang kita bincangkan. Mana kalau kita lihat banyak urusan kita buat selain daripada memberikan tumpuan yang khusus kepada perbincangan ini. Kalau memang dia adalah takhasusnya dan lalu dia telah membuatnya, karangan ini dah
bertahun dia buat dan dia baiki, dia buat, dia baiki, kita kan insyaAllah akan lebih sempurna. Tetapi kita tahu bahawa manusia banyak urusan-urusan yang lain yang dilakukan, maka dengan itu ada keuzuran yang kita berikan. Begitu dalam keadaan kita apabila menemui sesuatu kesilapan saudara kita. Dalam kita menemui kesilapan saudara kita, berikan kepadanya 1000 alasan. Jangan kita terus mengambilnya sebagai satu kesilapan yang kita terus melenting, lepas itu terus kita membidas, menolak dan sebagainya. Kerana kita lihat kesilapan tidak sepi daripada seseorang, tetapi adalah baiknya bagi kita untuk memberikan kepadanya keuzuran atau mencarikan kepadanya keuzuran. Nah, ala kulli hal, kita balik kepada apa yang kita bincangkan. Kadang-kadang saya akan memberikan faedah-faedah yang lain. Jadi dengan itu moga-moga masa kita diberkati oleh Allah untuk kita sempurnakan apa yang bersama kita, dan juga untuk saya lalukan apa yang telah saya buat, insyaAllah. Adapun yang selama ini saya fahami bahawa moyang jin bernama Azazil ini memerlukan telaah yang sangat panjang. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahawa Azazil adalah nama kemuliaan ketiga sebelum disebut Iblis. Disebut Azazil ketika masih taat beribadah kepada Allah, dan disebut Iblis ketika ia telah menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Wallahu a'lam. Intinya adalah bahawa Iblis telah mewariskan dendam abadi sepanjang untuk menyesat dan mengganggu anak keturunan Adam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah berfirman dalam ayat ini, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Ini kisah yang mana Allah SWT terangkan dalam banyak ayat, di antaranya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'il afan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang menunjukkan bahawa apabila Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, lalu engkar kepadanya Iblis, dan dia daripada kalangan yang telah kufur. Jadi dengan ayat itu, dengan ayat yang lain menunjukkan bahawa apabila kita faham apabila kenapakah Allah bertanya di sini dalam ayat ini, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab Iblis, saya lebih baik daripadanya. Ini kias yang digunakan. Kias ini kita katakan menunjukkan bahawa kias ini bukanlah satu dalil yang baru, dalil yang lama. Tapi kias di sini salah. Kenapa? Kerana dia bercanggahan dengan perintah, menunjukkan bahawa la ijtihada fi muqabalatin nas. Tidak boleh kita berijtihad, kita menggunakan akal apabila telah datang nas. Ini perintah daripada Allah. Allah telah perintahkan. Kenapa yang kamu harus fikirkan lagi bahawa kamu lebih baik daripadanya? Kerana di sinilah apabila digunakan akal itu, maka terbatallah kias tersebut. Maka kias seperti ini adalah batil. Kita kalau pelajari bab usul, akan kita pelajari bahawa kias seperti ini adalah kias yang batil. Kenapa? Kerana dia adalah al-qiyasu al-ijtihadu fi muqabalatin nas atau ma'an nas. Kita kata tak boleh. Jangan kelihatan kita balik kepada perbincangan kita. Apabila dia mengatakan, dan kias ini kias yang dia gunakan seolah-olah dia rasa ujub terhadap ciptaan Allah terhadapnya. Maknanya dia rasa bahawa ciptaan Allah terhadapnya lebih utama lagi daripada ciptaan Allah terhadap manusia yang dia telah dicipta daripada tanah, sedangkan beliau telah dicipta daripada api. Maka ini kebaikan, kemuliaan dia kembali kepada akalnya, kerana sepatutnya manusia ini melihat kemuliaan daripada sudut apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Allah tidak memuliakan seseorang dengan apa? Dengan
jenisnya, dengan apa kedudukannya dan sebagainya, tapi dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan firman-Nya, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada kalangan lelaki dan wanita, dan kami telah menjadikan kamu daripada puak-puak dan kaum-kaum, untuk kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Bukan kenal mengenal untuk saling rendah-merendahkan, tetapi kenal mengenal supaya kita saling berlumba-lumba. Kenapa? Kerana lepas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Menunjukkan di sini bahawa tidak boleh kita ambil jalan pemuliaan melainkan jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita. Jadi apa sahaja jalan yang kita rasa baik, kita lebih mulia daripada orang lain, kita batalkan. Kenapa? Yang Allah muliakan adalah ketakwaan di antara kita. Kalau di antara kita lebih bertakwa, dan siapa lebih tahu siapa lebih bertakwa? Allah sahaja. Sebab tu Allah SWT berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu saling mensucikan diri kamu, merasakan kamu ni mulia dan sebagainya. Kerana Allah terangkan, "Wa huwa a'lamu," sedangkan Allah lebih mengetahui siapakah yang lebih bertakwa. Jadi dengan itu menunjukkan ketakwaan yang Allah, yang kita dapati Allah muliakan. Sebenarnya kita tak boleh kata kita telah bertakwa. Sebenarnya kita cuba sedang dalam perjalanan untuk bertakwa. Tetapi sesiapa yang lebih bertakwa, Allah sahaja yang lebih tahu. Oleh kerana itu, dalam pengetahuan Allah, siapa yang lebih bertakwa, maka tidak ada hak untuk kita merasakan kita lebih mulia daripada yang lain. Sebagaimana kita lihat, itu adalah tanda bagi orang yang kesombongan. Sebab itu dalam firman Allah, "wastakbar," dan dia merasa angkuh, sombong. Kenapa? Kerana dia merasa dia lebih mulia daripada yang lain, daripada Nabi Adam AS. Sebab tu bila Nabi SAW ditanya, adakah memakai pakaian cantik dan bersegak ini, adakah dia sebagai kesombongan? Maka Nabi SAW bersabda, kesombongan itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang ramai, maka itulah kesombongan. Jadi jangan kita masuk dalam bab ini. Kerana masuk dalam bab ini, kita masuk dalam kemurkaan Allah, kerana kita telah bersifat dengan sifat syaitan yang disebabkannya dia dapat kemurkaan Allah, mendapat laknatnya. Semoga Allah pelihara kita semua daripadanya, supaya kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, supaya kita saling sentiasa mengetahui bahawa yang menilai bukan kita, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jangan sekali-kali kita rasa kita mulia daripada apa sudut sekalipun, kerana sudut-sudut itu semua bukanlah yang kita lihat penilaian yang Allah Subhanahu wa taala nilai. Yang Allah nilai adalah ketakwaan, dan ketakwaan di antara kita tak tahu siapakah lebih bertakwa, kerana kemungkinan ada di antara kita yang nampaknya tidak bertakwa tetapi dia lebih bertakwa daripada kita, kerana ada amalan-amalan yang dilakukan, dia ada amalan-amalan yang dikhususkan bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun amalan-amalan yang telah dapat keridhaan Allah dan sebagainya. Ala kulli hal, kita perlu bertakwa kepada Allah dalam perkara ini. Kembali kita. Maka Iblis menjawab, Allah telah berfirman selepas itu, "Turunlah kamu daripada syurga itu, kerana kamu tidak sepatutnya," tambahkan tidak, "kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam. Maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Jadi kerana sebab dia menyombong diri, maka Allah keluarkan dia daripada kita katakan syurga. Dan ini satu balasan yang sangat-sangat merupakan pelajaran bagi kita sebenarnya. Tapi kita lihat ini tak jadi pelajaran, bahkan kita pun mengambil sebahagian sifat-sifat daripada sifat syaitan ataupun iblis ni, lalu kita bersombong diri terhadap saudara kita. Dan ini adalah di antara perkara yang kita harus sentiasa bermuhasabah. Dan apabila seorang itu meninggikan diri, dia sebenarnya makin menghinakan dirinya. Sebab itu dalam ayat ini Allah terangkan, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Kerana siapa yang merendah diri, Allah naikkan dia, dia makin tinggi. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah.
Barang siapa yang bertawaduk kepada Allah, Allah akan tinggikan dia. Menunjukkan bahawa tawaduk ini sebenarnya dia memuliakan seseorang. Manakala kesombongan ini sebenarnya menghinakannya. Jadi sesiapa yang menyombong diri, siapa yang angkuh dirinya, sebenarnya dia telah kita katakan menghinakan dirinya di hadapan khalayak sebenarnya. Sedang dia tak tahu, dia sedang rasa dia mulia, orang lihat dia hina. Ini satu perkara yang sangat penting kita ambil perhatian. Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka ini beri tangguh. Lalu Iblis berkata, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dia minta untuk dipanjangkan usianya. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan saya. Lalu Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Lalu kita lihat Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang engkau yang lurus. Ini kita lihat sifat lain tambahan daripada keangkuhan, kedengkian dan hasad ini. Jadi pada ayat ini kita dapati bahawa sifat-sifat ini adalah sifat yang mendurjanakan seseorang, yang menghinakannya. Sepatutnya langkah yang patutnya kalau Allah dah murka, dia bertaubat kepada Allah. Tidak, dia buat demikian. Dia makin tambahkan lagi kemurkaan Allah dengan dia menunjukkan kedegilan, keungkalannya, dan dengan menunjukkan kedengkian dan kehasad yang terpendam dalam hatinya terhadap siapa? Terhadap Nabi kita Adam AS. Dan ini adalah menunjukkan dan juga jadi sebab kepada banyak permasalahan-permasalahan seperti sihir dan mungkin kerasukan jin, apabila jin juga mempunyai hasad terhadap manusia dan sebagainya. Maka dengan ini kalau kita lihat, sifat-sifat ini adalah sifat yang kita harus usahakan dijauhkan daripada kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita kalau pergi pada ayat-ayat, kita ambil faedah panjang, jadi saya ringkaskan, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari depan, daripada belakang, dari kanan dan daripada kiri mereka, dan engkau tidak akan dapat mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini Allah musta'an. Benar kita lihat. Sekejap Alhamdulillah, lepas tu besoknya subhanallah, ke mana? Lepas tu kembali balik kepada Allah, lusa, alamak, kita lihat kembali ke dalam apa? Menyeleweng lagi. Kita kata inilah dia peperangan kita dengan nafsu dan syaitan berterusan sampai kita menemui Allah. Moga-moga kita dapat melaksanakan perintahnya untuk kita mati dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Tetapi berterusan, tidak dapat kita elakkan, kerana ini hakikat kehidupan. Kerana permusuhan kita, sebab itu Allah Ta'ala menerangkan bahawa inna syaitana lakum aduwan mubina, bahawa kesemua syaitan ke atas kamu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi kita tahu dia adalah musuh kita yang paling ketat. Jadi apa perlu kita ambil? Sebenarnya kita memerangi mereka. Apa ajakan-ajakannya, apa kita katakan yang dihiasi kita terhadap satu perkara yang dimurkai oleh Allah, dicantikkan kepada kita perkara itu, maka kita tahu bahawa ini adalah usaha syaitan untuk menjahannamkan kita, untuk menjadi teman-temannya. Lepas itu di akhirat kelak, apabila kita menyalahkannya, dia kata dia hanya mengajak kamu ikut. Dia tidak buat apa-apa, dia hanya ajak saja. Jadi ini adalah perkara yang kita akan menyalahkan diri kita sendiri, dan penyesalan pada ketika itu tidak berguna lagi. Iblis adalah yang pertama mendapat gelaran syaitan, sebagaimana terdapat dalam kitab Alamul Jin wa Syayatin. Al-syaitan alladhi haddathana Allahu anhu kathiran fil Quran min alamul jin. Kana ya'budu Allah fi bidayati amrihi wa sakana as-sama' ma'al malaikati wa dakhala al-jannata thumma 'asa rabbahu 'indama amarahu an yasjuda li Adam istikbaran wa 'uluwan fataradahu Allah min rahmatihi. Wa syaitan fi lughatil Arab yutlaqu ala kulli hatin mutamarridin wa qad utliqa ala hadha al-makhluq li utuwihi wa tamarrudihi ala rabbih. Iaitu syaitan yang sedang kita bicarakan, ada yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, ada yang berasal dari alam jin. Dahulu dia hidup bersama malaikat di langit dan dia dalam syurga. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Dia tak mahu sujud kepada Adam kerana kesombongan dan merasa lebih tinggi daripada Adam. Maka Allah SWT mengeluarkannya dari rahmatnya
Syaitan secara bahasa Arab bermakna setiap yang derhaka dan pembangkang. Ini ungkal. Maka iblis ini adalah yang durhaka dan membangkang kepada perintah Allah, maka dia diberi gelaran syaitan. Jadi awal mula permusuhan, jadi kita tahu apa makna syaitan. Dan juga daripada makna syaitan ini, daripada sudut bahasa sebenarnya dia adalah makna jauh. Jadi sebenarnya syaitan itu boleh dinamakan jin itu sebagai syaitan, makna dia jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Makna apabila kita nama, kenapa kau dapat gelaran itu? Kerana dia lain dengan jin biasa. Jin biasa ada yang Muslim, tapi apabila dinamakan syaitan, dia dah jauh daripada hidayah Allah, dia dah jauh daripada mendapat petunjuk Allah Subhanahu Taala, maka sebab itu dinamakan syaitan. Dan sebab itu tidaklah kita katakan syaitan ni mesti bentuknya jin, tidak. Kerana sebab itu kita katakan bahawa syaitan juga boleh daripada kalangan manusia. Kita minta Allah melindungan daripada syaitan, jin dan manusia. Dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan daripada golongan manusia. Menunjukkan bahawa syaitan ni apabila kita minta jauhkan daripadanya, ialah golongan-golongan yang sebenarnya telah yang ingkar kepada Allah, yang telah jauh daripadanya. Jadi sebab itu kita dalam perkara ini kita minta kepada Allah jauhkan kita daripada syaitan, supaya kita tidak terikut sepertinya yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal permusuhan ialah ketika Allah menciptakan Adam AS. Iblis ini telah mengamati apa gerangan yang akan terjadi, dan ketika ia mengetahui ternyata Allah menciptakan sesusuk makhluk baru iaitu manusia, maka ia mulai cemburu, dan ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, maka iblis menolak, dan ia termasuk golongan yang kafir seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Kemudian kita lihat iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah telah terangkan dalam ayat yang telah kita bacakan juga. Dan beliau mengatakan bahawa ternyata iblis merasa lebih mulia daripada Adam, dan dengan demikian Allah usir dia supaya keluar dari syurga, namun ia meminta untuk dipanjangkan umur hingga hari kiamat. Setelah Allah kabulkan permintaannya, ternyata ia ingin balas dendam kepada Adam dan keturunannya. Tujuan diminta ada muslihat untuk dipanjangkan usia. Lepas dipanjangkan usia, ditedahkan kepada Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui. Dia bahawa dia akan bawa semua anak-anak Adam ini dengan dendam kesumatnya. Jadi dendam kesumat ni bukan satu perkara yang baik, bahkan dia perkara yang tercela. Kerana memang ada kelompok manusia yang kita lihat dia Masya Allah nampak baik, tapi dia punya dendam kesumat yang membara. Dan ini adalah di antara perkara yang sebenarnya menjadi sebab kepada banyak berlakunya kesihiran. Dan kita katakan sebenarnya urusan kita dengan orang lain perlulah selalunya telus, iaitu transparent. Kalau nak marah, marahlah, tapi jangan marah bawa dalam hati, lepas tu dia buat di belakang lepas tu dengan apa, dengan melakukan kesihiran dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang kita katakan bacul. Kenapa demikian? Kerana dia tidak berani untuk mengatakan pendapatnya, atau dia tidak berani untuk menegur seseorang, atau tidak kesetujuannya terhadap sesuatu, dia tidak berani untuk mengatakannya. Dia lakukan dengan cara yang dimurkai oleh Allah, cara melakukan sihir dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian agar kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Iblis sudah berikrar dan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan dan mengganggu anak cucu Adam. Ada beberapa bentuk rancangan iblis yang mengganggu dan menyesatkan anak cucu Adam, iaitu sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Alamul Jin wa Syayatin. Pertama, rencana jangka panjang. Ini dia punya ada planning, short term, long term planning. Kita semua tahu masalah. Syaitan dialah lebih bijak dalam melakarkan sesuatu. Kerjanya dah lama. Kita baru berapa tahun belajar planning management, lepas kita dah besar, rasa diri kita Masya Allah planner yang baik. Tapi sebenarnya kita lihat sebenarnya kita harus tahu bahawa
apabila kita tidak meminta perlindungan Allah, kita takut-takut nanti kita termasuk dalam plan syaitan pula untuk menjatuhkan kita, untuk menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menjerumuskan anak Adam supaya nanti bersama-sama dengannya dalam neraka sa'ir. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menerangkan tentang syaitan ini, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh, ambillah dia sebagai musuh. Jangan kita ambil dia sebagai apa, sebagai biasa saja. Tak. Sebab tu dalam kita berurusan dalam ruqyah nanti, kita tak ambil jadi kawan, berbual panjang lebar, Masya Allah, suruh. Tak, kita katakan itu bukan jalan untuk kita berbincang-bincang. Jalannya kita katakan keluar. Ini di antara perkara yang kita harus jelas, dan harus kita tekad dan azam dalam melakukannya. Kemudian rencana jangka pendek, iaitu menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Kerana ini adalah jalan yang paling mudah untuk mendapat kemurkaan Allah. Kamathali syaitani idh qala al-insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Subhanallah. Dia mengatakan pujukan orang-orang munafik adalah seperti pujukan orang-orang munafik itu adalah seperti pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Subhanallah. Kita kena main lepas tu. Dan ayat ini menerangkan bahawa orang-orang yang munafik, mungkin kita lihat, mengajak kita kepada melakukan kemungkaran, melakukan perkara-perkara yang Allah murka dan sebagainya. Pujukan mereka, Masya Allah, kita nampak baik saja, tetapi sebenarnya tujuannya pujukan samalah seperti pujukan syaitan. Allah menyamakan, mengkiaskannya seperti pujukan syaitan. Yang mana lepas dia orang itu dah berlaku kepada apa yang dia hendak, dia lepas tangan. Siapa suruh kau ikut? Aku tak suruh, tak paksa, tak paksa kamu, tak ikat kamu untuk lakukannya. Jadi ini adalah perkara yang kita lihat hujah-hujah mereka. Bagaimana syaitan akan berhujah dengannya. Lalu dia kata, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut pada Allah rabbal alamin. Dan sebab itu kadang-kadang kita lihat apabila orang yang kufur ini, kadang-kadang dia dalam keadaan dia kufur, kita nampak bahawa dia punya keadaan tu lebih dahsyat lagi. Kerana dia mengkufurkan kewujudan Allah, sedangkan syaitan mengetahui kewujudan Allah, mengetahui akan uluhiyahnya dan rububiyahnya. Dalam masalah ini kita lihat keangkuhannya, kesombongannya membawa dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, apabila seorang yang telah dijatuhkan ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang dalam keadaan yang lebih dahsyat lagi daripada sudut kita katakan pengingkarannya kepada rububiyah Allah. Sedangkan perkara keimanan kepada rububiyah Allah ni bukan satu perkara yang sukar, bukan satu perkara yang payah untuk orang tu beriman bahawa Allah pencipta sekalian yang ada, Allah Subhanahu Wa Taala pemilik sekalian yang ada, Allah SWT yang mentadbir sekalian yang ada. Bukan satu perkara yang payah untuk difahami. Bahkan satu perkara yang mudah untuk kita fahami bahawa itu adalah yang mana kita lihat sebagai satu ilmu yang mendasar. Jadi yang di antaranya juga adalah kalau dia sanggup mengkafirkan, maka dia akan jerumuskan manusia ke dalam maksiat. Kalau dia tak sanggup, mana tak dapat dia mengkafirkan. Jadi di antara kita lihat, apa dia buat? Dia pergi kepada yang besar dahulu. Yang besar adalah dikufurkan orang, atau dia mensyirikkan. Kerana mensyirikkan seseorang itu terus jalan penutup kepada dapat keampunan Allah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah SWT menerangkan, sesungguhnya barang siapa mensyirikkan Allah,
Allah mengharamkan ke atasnya syurga, tempat kembalinya neraka, dan tiadalah bagi orang yang menzalimi ini seorang pembantu pun. Dan dalam firman Allah yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, tetapi Dia mengampunkan dosa kepada selain itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang syirik dan kufur. Maka jalan untuk keampunan, kalau dia mati dalam keadaan itu, tak ada keampunan baginya. Dia telah berjaya. Bermakna syaitan telah berjaya mencapai matlamatnya. Satu perkara yang kita harus ambil perhatian. Jangan sekali-kali kita gadaikan iman. Kita lakukan sesuatu perkara yang membawa kepada kesyirikan. Kerana semuanya ini akan menggagalkan kita dunia dan akhirat. Jadi dengan itu perlu kita ambil perhatian. Kalau diharamkan, Allah mengharamkan ke atas surganya, mana kita akan pergi? Dengan ini semoga Allah berikan kepada kita taufik agar sentiasa kita memelihara iman kita. Kalau dia tidak sanggup mengkafirkan, maka dia akan jerumuskan manusia ke dalam maksiat, seperti menyebarkan permusuhan sesama manusia, berjudi, minum minuman keras dan lain-lain. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan salat. Jadi kita lihat bahawa di antara jalan untuk dapat dikalahkan kita, lupakan kita kepada Allah, supaya tinggalkan salat, dan dengannya semua akan mudah. Minum khamar, berjudi dan maksiat-maksiat yang lain akan mudah lagi. Sebab itu dalam perkara ini perlu kita ambil perhatian terhadap ibadah salat. Dan tujuan salat juga adalah untuk mengingati Allah. Jadi mengingati Allah adalah satu perkara yang kita lihat tak boleh tidak mesti kita lakukan, kerana kita ingin di sisi Allah hidup dan bukan mati. Dalam hadis yang kita tahu bahawa mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingati Rabbnya dan yang tidak mengingatinya adalah perumpamaan hidup dan yang mati. Perumpamaan yang hidup dan yang mati. Jadi semoga kita tergolong dan golongan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan solat adalah punca kepada kemaksiatan yang besar yang lain. Kalau kita tidak dapat melaksanakan perintah yang agung ini, maka dengan itu perintah-perintah yang lain akan kita abaikan, dan mula kita lakukan larangan-larangan yang lain. Kerana tiang agama kita jatuh runtuhkan, maka tidak ada agamalah yang kita akan pertegakkan lagi. Sebab itu perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana Allah SWT menerangkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalang kamu daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Jadi kalaulah kita masih lakukan salat tetapi masih lakukan dosa, teruskan perbaiki salat supaya dapat menghalang daripada kita melakukan dosa. Makna salat kita masih belum lagi dapat beri kesan kepada kita. Tapi jangan berhenti sekali-sekali. Kerana kalau kita mula berhenti, mula abaikannya, makin jauhlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah pelihara kita jadi digolongkan kita dan golongan orang yang mendirikan salat. Dan tujuannya juga jangan bersyukur kepada Allah. Kerana apabila tak bersyukur kepada Allah, azab Allah sangat pedih. Wa if ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan telah Rabbmu mengiklankan, memaklumkan, sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambahkan kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi siapa yang tak bersyukur kepada Allah, balasannya adalah menerima azabnya. Jadi sebab itu dalam perkara ini matlamat syaitan tercapai, kerana akhirnya kita dapat azab juga. Jadi sebab itu kita katakan penting kita ambil perhatian. Untuk jadi orang yang bersyukur ni bukan mudah. Harus kita paksa diri kita pada permulaannya untuk mensyukuri segala nikmat Allah,
sehinggalah kesyukuran itu menjadi kita katakan sebagai darah daging kita. Sebab tu kita lihat Nabi SAW bila kakinya bengkak-bengkak, bila ditanya oleh isterinya, bukankah engkau telah diampunkan dosamu yang terdahulu dan terkemudian? Maka Nabi SAW bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Adakah tidak aku suka untuk menjadi hambanya yang sangat bersyukur? Dan hamba yang sangat bersyukur ni bukan banyak, sikit sangat, segelintir sahaja. Sebab tu dalam sebuah ayat Allah telah menerangkan, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat-sangat segelintir daripada hamba-hambaku yang sangat-sangat bersyukur. Segelintir sahaja. Saya telah dengar satu athar ketika satu Umar bertawaf, didengar satu orang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalilin, ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang segelintir, yang sikit. Dia pun bertanya kepada orang itu selepas dia habis tawafnya, kenapakah kau doa demikian? Ini doa, ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang segelintir. Maka dia berkata, tidakkah kau dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sangat segelintir daripada kalangan hamba-hambaku yang sangat-sangat bersyukur. Jadi aku minta untuk Allah jadikan aku orang yang sangat-sangat bersyukur. Jadi kita katakan ini satu perkara yang sangat payah, tapi perlu ditarbiah diri kita agar sentiasa mensyukuri. Untuk mensyukur nikmat Allah tidak akan dapat kita mampu lakukannya. Kerana apa? Kerana untuk menghitung nikmat Allah tak dapat kita lakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu pasti tidak akan dapat menghitunginya. Kalau tak dapat menghitung nikmat Allah, boleh kita syukur? Sudah tentu tak boleh. Kisah yang kita tahu, kisah apa? Kisah seorang Bani Israel beribadah 500 tahun lamanya. Dia rasa bahawa ibadahnya itu boleh membawakan dia kepada syurga Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW menceritakan kisah ni, lalu mengatakan, kita lihat dalam hadisnya, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Yang bermaksud, tidak ada seseorang daripada kamu yang akan masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku, melainkan Allah meliputi rahmatnya ke atasku dan keampunan, dalam riwayat. Jadi dengan itu kita lihat rahmat Allah apabila diliputi ke atas kita, baru kita dapat. Sebab tu apabila kisah tersebut, Nabi ceritakan bagaimana orang yang Bani Israel telah beribadah selama 500 tahun namanya. Lalu lepas itu, di akhirat Allah SWT menerangkan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Dia tak puas hati. Ya Allah, janganlah masukkan aku ke dalam syurgamu dengan rahmatmu, masukkan aku ke dalam syurgamu dengan ibadah 500 tahun aku. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menimbang amalannya, diletakkan sebelah dacing, dan diperintahkan untuk menilai nikmat mata. Terbukti nikmat mata lebih berat, maka Allah katakan masukkannya dalam neraka. Lalu dia minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku, masukkanlah aku dalam syurgamu dengan rahmatmu. Maka dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat. Jadi menunjukkan kepada kita, kita ni tidak ada jalan untuk dapat keredaan, kemasukan syurga melainkan dengan rahmat Allah. Jadi dengan itu kita harus berusaha menjadi golongan yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang keempat, merosak ketaatan seorang hamba. Jadi dirosakkan dengan pelbagai cara. Ada sebahagiannya kita lihat merasakan dia dalam ketaatan, tapi sebenarnya dia bukan dalam ketaatan. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan dia ibadah demi ibadah dalam sangkaan ini. Tetapi dia bukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan ibadah? Walaupun bentuknya macam ibadah, kita katakan ibadah ialah apa yang menyenangkan, yang meridhakan Allah dan yang Allah suka. Itu maksud ibadah. Sebab itu ulama terangkan, al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwalin zahira wal batinah. Iaitu bermaksud
Ibadah itu adalah setiap apa yang meridhakan Allah, yang Allah SWT suka, daripada amalan yang zahir dan yang batin. Ada orang buat ibadah-ibadah, mengarang ataupun melakukan ibadah-ibadah yang baru. Jadi dia sebenarnya rasa di dalam ketaatan, tetapi sebenarnya dia bukan dalam ketaatan, kerana amalan ini, perintah ini tidak, atau ibadah ini yang mereka rasa ibadah, bukanlah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tak dibawa oleh Rasulnya SAW. Maka dengan itu, yang kita dapat pengkhabaran adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita lakukan, dianggap sebagai agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak akan diterima. Jadi dengan itu perlu kita ambil perhatian. Kadang-kadang dirosakkan ketaatan kita dengan cara demikian, dengan cara yang halus yang kita tidak akan bertaubat daripadanya. Kenapa? Kita rasa kita dalam ketaatan. Jadi dengan itu kita rasa kita masih dalam kebaikan. Sampai mati kita ingin terus kekal dalamnya. Kenapa? Kerana kita rasa kita dalam ketaatan. Tapi kita telah ditipu oleh syaitan. Kerana tidak mengambil petunjuk Nabi SAW, kita telah lakukan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah maupun oleh Rasulnya salawatullahi wassalamu alaihi. Jadi nasihat saya adalah, setiap ibadah yang kita anggap sebagai ibadah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, pastikan ada sumber dalil yang menyuruh kita lakukan ini. Jangan lakukan sesuatu hanya ikut-ikutan. Walaupun orang yang kita ikut, kita anggap sebagai besar, hebat dan sebagainya. Tidak. Agama ini bukan balik kepada individu manusia. Agama ini tidak ada pengagungan terhadap manusia. Agama ini adalah pengagungan terhadap wahyu Allah Ta'ala, kepada apa yang telah Allah datangkan dan Rasulnya salawatullahi wassalamu alaihi telah mengajarkan kepada kita akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita taufik. Kemudian yang kelima, menyakiti, dan di antara kerosakan ketaatan seorang hamba adalah dia merosakkan daripada sudut mementingkan sesuatu yang kurang penting dan yang terpenting ditinggalkan. Bermakna apa? Kita dirosakkan kita punya keutamaan. Prioritization kita dah salah. Kita letakkan sesuatu yang tak penting sebagai penting, yang penting kita tinggalkan. Solat malam, Masya Allah, Alhamdulillah, tetapi solat fajarnya terlajak sampai pukul 8. Kita kata ini bukan yang digalakkan. Kenapa? Ini adalah kerosakan terhadap ketaatan kita kepada Allah. Walaupun kita dapat lakukan, Alhamdulillah, istiqamah, tetapi kalau istiqamahnya salat fajarnya luar daripada waktu, ini bukan kebaikan, bahkan ini adalah tipu daya syaitan. Tinggalkan dahulu salat malam. Perhatikan dahulu salat fajarnya. Kalau itu salat malam menjadi sebab dia terlalu terkeluar daripada salat fajarnya, selepas itu usahakan dia bangun awal sebelum fajar. Lakukanlah walaupun sedikit. Itu lebih baik daripada lakukan yang banyak tapi dengan dia tidak melakukan keutamaan. Jadi ini di antara. Begitulah dan banyak perkara yang lain. Kita mengedepankan kata-kata kawan daripada kata-kata ibu. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Kata-kata ulama dibelakangkan daripada kata-kata orang-orang yang kita lihat yang sibukkan diri dengan peribadatan. Sedangkan kita tahu dia tidak berilmu terhadap apa yang dilakukan. Jadi jangan kita utamakan ulama, kata-kata ulama daripada kata-kata yang bukan. Begitulah dalam masalah-masalah yang lain, maka dikiaskan. Yang kelima, menyakiti badan dan jiwa. Ini apabila dia masuk, dia ganggu kita. Sama ada diganggu dengan penyurupan, dengan kerasukan, atau dengan tidak. Kadang-kadang dengan tidak, dilontar di batu atau sebagainya. Jadi kita kata boleh berlaku demikian. Tidak ada sesuatu yang, dan itu merupakan kezaliman yang mereka lakukan. Dan ulama terangkan bahawa yang dalam kategori yang kelima ni adalah sebenarnya paling lemah. Kenapa paling lemah?
Sebagaimana kita tahu kisahnya syaitan dengan dalam surah Al-Kursi. Syaitan dengan siapa? Naam. Dengan sahabat, siapa namanya? Abu Hurairah. Apa dia buat? Dia tak dapat lagi. Orang-orang Madinah alhamdulillah imannya kuat. Dia tak dapat lagi dia cara untuk apa? Untuk melemahkan mereka. Apa dia buat? Dengan mencuri, nak cuba mencuri pula. Mencuri apa? Mencuri zakat, makanan yang dikumpulkan untuk zakat. Dan ulama terangkan itu adalah di antara tipe apa kita katakan gangguannya yang paling lemah sebenarnya. Apabila dia mula nak mengambil sesuatu dengan cara kita kata dengan cara apa? Cara fizikal dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sebab itu kita harus yakini bahawa sesungguhnya gangguan syaitan tidak ada yang kuat. Dan kita tahu bahawa sesungguhnya syaitan tidak akan menguasai kita melainkan apabila ada keizinan daripada Allah. Tidak dengan kalau dengan dendam kesumatnya, dengan permusuhan yang nyatanya, sudah tentu lama kita telah habis. Tetapi kerana pemeliharaan Allah terhadap kita menunjukkan bahawa kita terselamat daripada bahaya semua. Kesemua kita terselamat daripada berbagai bahaya yang boleh didatangkan oleh golongan ini. Menunjukkan bahawa mereka tidak mampu untuk memberikan kemudaratan kepada manusia melainkan dengan izin Allah. Itu keyakinan yang kita harus letakkan dahulu. Begitulah ketakutan-ketakutan kita kepada kepercayaan-kepercayaan yang tidak patut dibuang, disingkirkan. Takut nak berjalan di bawah pokok dan sebagainya tengah malam, buangkan. Takut jumpa cik pun dan sebagainya. Ini semua adalah kita katakan, kita bincangkan tentang permasalahan kepercayaan kepada hantu dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan firman-Nya, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman jaa'a maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Yang bermaksud orang-orang yang makan ini mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila ataupun kita katakan gangguan syaitan, kesurupan. Dan di sini ada dalil menunjukkan yatakhabbathu syaitan minal mas. Mas ini adalah kesurupan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini menunjukkan bahawa manusia ini boleh berada dalam keadaan kesurupan. Dan Allah memperumpamakan orang yang memakan riba adalah sama sepertinya. Walaupun pada hakikat mereka lakukan perbuatan mereka tidaklah sepertinya, tapi sebenarnya mereka adalah yang seperti kehilangan dirinya, kemampuan dirinya dalam masalah ini. Sama juga. Kalau dia mampu sebenarnya tak lakukan. Dia tidak memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan makan ribanya. Kerana memakan riba adalah memerangi Allah. Keadaan mereka demikian itu adalah sebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Mereka mempersamakan, mengkiaskan jual beli sama dengan riba. Apa salahnya kita berniaga? Apa salahnya kita berurusan niaga? Ini tak ada masalah. Ini rezeki yang halal. Jadi tidak banyak orang menggunakan alasan-alasan seperti ini. Dia mengatakan bahawa memakan riba adalah dibenarkan kerana apa? Kerana dianya adalah jual beli urusan. Saya nak buat bisnes, pinjamkan duit. Jadi apabila buat bisnes pinjam, ini bisnes lah, bukan apa. Sebagaimana bisnes biasa. Kita tidak. Kerana dalamnya ada riba. Apabila awak pinjamkan duit dengan gunakan sebagai bisnes, sudah tentu awak akan ambil lebihan daripada pinjaman yang awak telah berikan.
Kalau memang awak nak bantu orang, tak ada masalah, beri pinjaman, tapi jangan jadikan dia sebagai sumber pendapatan. Kalau dah jadikan sumber pendapatan, bermakna itu sudah tentulah dia akan ada penambahan. Dan itu adalah berbeza. Kerana riba, pertama kita katakan dia adalah larangan Allah. Sesuatu yang larangan tak boleh disamakan sesuatu yang dibenarkan. Bahkan kita lihat sesuatu yang kesannya sangat berbeza daripada jual beli, dan juga sangat berbeza daripada sedekah misalnya. Allah telah menerangkan kepada kita bahawa jual beli ini dia menghapuskan keberkatan harta, manakala sedekah itu dia menumbuhkan keberkatannya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasarnya, walaupun kita nampak duit kita bertambah, tetapi sebenarnya duit kita sebenarnya kehilangan keberkatan. Allah akan hapuskan duit tersebut dengan dia bersumber riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah, orang-orang akan kembali mengambil. Maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. InsyaAllah, saya rasa kita tak boleh habis. Kalau saya jalan macam ini, mungkin boleh habis buku ni untuk satu hari. Alhamdulillah, kita akan cuba ringkaskan lagi. Dalam masa 5 minit kita akan cuba bincangkan lebih lanjut lagi. Kerana saya mahu buku yang lain kita dapat juga sentuh, dan saya boleh terangkan beberapa perkara. Mungkin awak nak gunakannya untuk dalam awaknya apa namanya, apps, maksudnya saya dalam handphone, smartphone awak lah. Mengobati penyakit dengan sistem ruqyah syariah, sejarah ruqyah. Rasulullah SAW pernah kena sihir sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat. Dalam permasalahan ini kita lihat, kita akan bincangkan bagaimana Nabi SAW terkena sihir. Sahara Rasulullah SAW rajulun. Sebenarnya bukan sahara, salah. Rajulun sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraiq yuqalu lahu Lubayd bin al-A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay' wa ma fa'alahu hatta idha kana dhata yawmin aw dhata laylatin wa huwa 'indahu lakinnahu da'a wa da'a thumma qala ya Aisha asha'arti anna Allah aftani fima istaftaytuhu fihi أتاني رجلين فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العاصم قال في أي شيء قال في مشت من ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين وهو قال في بئر ذروان فأتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كان ماءها نقاعة الحناء أو كان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا fa'amara biha fadufinat. Seorang daripada Bani Zuraik yang bernama Lubayd bin al-A'sam menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau merasakan melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Sampai pada satu hari atau pada satu malam ketika beliau berada di sisiku, beliau terus berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahawa Allah telah memperkenankan doaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya? Ada dua orang yang mendatangiku, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satu lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah satu dari antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir, sahut temannya. Siapakah yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Lubayd bin al-A'sam. Dengan apa? Dia menjawab dengan sisir, ini sikat dan rontokan rambut ketika disisir. Maknanya rambut-rambut yang gugur di dalam sisir tersebut. Dan mayang kurma jantan. Lalu di mana semua itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab di sumur, dia pergi Zarwan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau.
Setelah kembali beliau berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar. Sebenarnya daun apa? Hinna. Daun hinna, daun apa hinna? Inai, daun inai. Dan hujung dahan pohon kurma yang berada dekat seakan-akan seperti kepala syaitan. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, untuk menanamnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Dan hujah-hujah orang yang menolak hadis ini tidak ada kekuatan. Dia banyak yang kita datangkan. Saya pun dalam buku ni yang saya letakkan, saya hanya bidas beberapa poin saja. Tetapi sudah cukuplah bagi kita hadis ni hadis yang sahih. Kedua, kita katakan bahawa mereka berhujah, mereka yang menolak akan Nabi SAW disihir. Di antara mereka mengatakan bahawa kalau kita kata Nabi disihir, kita akan mencela akan wahyu ataupun risalahnya nanti. Nanti seolah-olah dia akan terkesan Nabi SAW apabila dia berkata, dia seolah-olah seperti dia telah menyampaikan tapi tidak menyampaikan. Sebenarnya tidak demikian. Apabila kita lihat daripada sudut daripada hadis yang pertama tadi, yang mengatakan bahawa sehingga beliau merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Di sini ulama terangkan, ialah apabila dia datangi isterinya. Dia rasa dia telah datangi isterinya tapi dia belum. Atau ulama terangkan di sini bahawa apabila dia datangi isterinya maka tidak dapat berfungsi misalnya. Maka dengan itu dasarnya, bukan berkaitan dengan risalahnya. Kerana risalahnya Allah telah memberikan jaminan pemeliharaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan akan Al-Quran ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Pemeliharaan kepada Al-Quran, pemeliharaan kepada apa yang menerangkannya, iaitu apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW yang merupakan wahyu yang kedua. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita dapati bahawa tidak ada yang tercela dan terkena terhadap dan terkesan terhadap sihir tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang Nabi SAW bertutur itu melainkan daripada wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi menunjukkan tidak ada yang terkesan dan tidak boleh kita katakan ianya mencela Rasulullah SAW. Bermakna apabila kita katakan kalau seseorang terkena sihir, kita cela dia? Tidak. Kita jatuhkan kedudukannya? Tidak. Sebagaimana kita lihat Nabi Musa AS terkena ataupun terkesan dengan sihir, ahli sihir. Apabila ahli sihir melontarkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, sehingga menggambarkan ataupun menampakkan pada orang ramai dia adalah ular-ular yang bergerak. Nabi Musa SAW telah datang kepadanya wastarhabu, dan Nabi Musa dalam keadaan itu telah fa'auja fi nafsi khifah, telah datang kepada Nabi Musa ketakutan. Adakah bermakna Nabi Musa pun kita cela-cela pula? Kita tidak. Lalu apabila Nabi Musa AS Allah telah terangkan supaya melontarkan tongkatnya, maka jadilah tongkat itu akan ular yang sebenar menelan semuanya. Jadi ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa tak boleh kita cela atau menolak akan hadis yang sahih menerangkan bahawa Nabi SAW telah disihir, dan dengan itu kita lihat dia ada faedah yang banyak yang kita tahu, iaitu tentang pengajaran bagaimana hendak menghilangkan sihir. Dan itu tidak akan dapat berlaku kalaulah kita lihat tidak ada insiden yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi dengan itu tak boleh kita mencela keadaan Nabi SAW terkena sihir. Dalam keadaan Nabi terkena sihir, kita lazimkan dengannya tak boleh terima. Hadis ni tak boleh terima. Dengan hujah dengan hadis sebagai contoh, hadis ahad tak boleh melawan ayat Quran yang mutawatir. Kita katakan salah dasar pegangan kepada hadis ahad tak boleh dibawa dalam akidah dan sebagainya. Ini telah dibatalkan dalam perbincangan yang kita boleh carinya, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita berhenti seketika di sini. Kita berehat berapa minit? Sampai jam 11 kita berehat sampai jam 11.
Kita kembali balik. Sesiapa yang ada soalan, tadi saya maklumkan, saya lupa nak maklumkan, sesiapa yang ada soalan boleh tuliskan dan lalu berikan kepada ke depan. Berikan ke depan. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.